Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, kita manusia jadi batu ni bukan di Nusantara je ada. Bahkan ada di Mekah. Dan dia bukan fosil. Bukan dia tenggelam juta-juta tahun. Tak. Ini kisah ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibni Katsir. Dia cerita dalam jilid yang ketiga. Iaitu Mekah ni dikuasai oleh orang suku Jurhum. Yang mana pemimpin dia bernama Amru bin Al-Haris. Dan di antara pengikut-pengikut dia ni adalah orang-orang yang membuat kerosakan di bumi Mekah. Macam-macam benda-benda jahil yang mereka lakukan. Sehingga ada seorang lelaki yang bernama Isah. Dia telah berzina dengan Nailah bin Wa'il dalam Kaabah. Dia buat projek tu dalam Kaabah. Lalu Allah Ta'ala turunkan kutukan. Dua orang ni jadi batu. Jadi batu. Lalu penduduk Mekah telah ambil mereka letak di tepi Kaabah sebagai peringatan. Supaya orang lain gerung untuk melakukan dosa dan maksiat. Kerana tempat ni tempat molek, tempat Nabi Ibrahim, Kaabah. Tapi orang Arab ni lama, mereka jadikan patung Isam ni sebagai berhala. Mereka jadikan mereka ni sebagai Tuhan. Mereka sembah. Ini proses yang sama berlaku macam zaman Nabi Nuh. Apabila Nabi Nuh wafat, ada orang alim, pengikut Nabi Nuh ni, doa dia makbul. Apa-apa hajat orang, bila dia doa, tercapai. Sehingga dia mati. Bila dia mati, orang mari daripada jauh tanya, mana orang alim tu? Oh mati. Rupa dia lah ke mana? Rupa dia macam ni. Tu pun lukis. Ini pun lukis. Jadi orang yang pergi tu, tengok orang alim dengan rupa tadi, berdoa. Masih lagi makbul. Lalu mereka pun buat patung. Buat patung pula. Artinya buat patung dengan rupa lukisan yang sudah dilukis tadi. Dan akhirnya mereka sembah patung. Itulah patung bermula. Dan sekarang ni di Mekah, saya tengok satu hantaran, orang dah buat patung gambar raja dia. Raja dia dibuat daripada gangsa, daripada tembaga. Kemudian dia letak di tempat-tempat besar. Mungkin satu hari akan jadi patung. Kerana Nabi pun ada kata, Mekah ni akan kembali jahiliah. Akan kembali orang menyembah patung. Jadi benda jadi batu ni berlaku kepada manusia, kepada binatang dan kepada kapal ataupun benda-benda lain. Ada orang jumpa kapal Nabi Nuh di Bukit Ararat. Ada jumpa di Turki dan sebagainya. Masih lagi ada cebisan kayu, fosil dia. Kemudian di sebelah kita ni pun, kalau kita tengok, di Terengganu ni ada satu Bukit Jong. Bukit Jong ni atas bukit yang tinggi tu ada satu batu. Bila dilihat daripada bawah ni seperti luar kapal. Haluan kapal. Betul-betul. Dia orang dulu kata asal dia ni satu jong, satu kapal yang mendarat di situ. Dulu paras air ni tinggi. Kemudian berubah jadi batu. Wallahualam. Cuma sekarang dikenali sebagai Bukit Jong. Kemudian di Bukit Maruk pun ada gambaran macam gajah dan lain-lain binatang. Dan ada yang kata asalnya gajah biasa tapi disumpah jadi batu. Ataupun berubah jadi batu. Dan di tanah Melayu ni pun sibuk dengan kisah Sang Kelembar. Bila dia sumpah, dia tegur, semua jadi batu. Jadi, masalah si Tenggang ke dan sebagainya, semuanya sudah popular di kawasan kita ini. Cuma, adakah batu yang terjadi tadi betul-betul terjadi ataupun hasil reka seni orang dulu? Sebab orang sekarang pun dia ada buat seni bina buat buah. Kalau kita pergi di Ketereh, Kelantan ni, di bandar dia ada satu buah gajah, buah Ketereh. Dia sangat besar. Ataupun satu tempat ada manggis, dia sangat besar.
Atau satu buah durian. Sama besar dengan lori pikap tu besar dia lagi. Buah durian tu. Semua daripada batu. Jadi orang sekarang membuat karya seni. Batu-batu tersebut. Kalau di Maran pun ada sotong besar. Sotong yang besar. Ketan besar jadi batu. Atau dibuat batu. Di Sarawak ada kucing besar. Daripada batu. Di Kedah ada lang kawi. Daripada batu. Katakan 2000 tahun akan datang. Belum kiamat lagi. 2000 tahun akan datang. Orang pun jumpa benda ni. Jumpa maka mereka pun berkata. Oh rupanya buah-buahan dahulu sangat besar. Tengok ni buah tereng. Dah jadi fosil. Jadi batu. Tengok ni buah manggis. Buah durian. Tengok sutun dulu sangat besar. Pasal apa? Pasal karya seni pada masa ni. Dianggap kita jujur dengan saiz sebenar buah tereng. Begitu juga bila kita jumpa ukiran dulu yang besar-besar. Gajah, memes dan sebagainya dalam gua. Di Yellowstone dan sebagainya. Kita pun anggap, oh mereka lukis ni gambaran sebenar. Gajah 2 kali ganda, gajah sekarang. Kemudian manusia jadi kecil. Kita pun anggap mereka semua tidak berkarya seni. Mereka buat tu hak sebenar. Padahal, adakah mereka royak tu jujur benda sebenar, saiz sebenar, ataupun mereka membuat karya seni nak suruh nampak hebat. Saya biasa duduk capung Galilik dulu, bila pergi ngai ataupun pergi nau ikan. Nau ikan ni, bila wak kelik tu besar lengih. 2-3 ekor ikan uang tu besar lengih. Tapi royak kemuk, tak ada terlepas ekor. Besar komen. Oh, besar betul. Jadi kalau hak terlepas, besar betul. Wak kelik, besar lengih. Begitu juga orang ni suka memomokkan, membesar-besarkan. Membesarkan benda hak dia tak nampak atau tak dapat supaya benda tu jadi hebat. Benda tu jadi manis, jadi lemuk, jadi sedap didengar. Jadi kita tidak tahu adakah karya orang dulu ni jujur betul dengan saiz sebenar ataupun dia tambah. Ular jumpa tu biasa, dia pun buat besar sekolah naga. Kita berkata, oh naga ni ada dulu. Jadi benda ni kena lihat semula oleh ahli sejarah. Cuma hak Nailah tadi, hak jadi batu tadi itu cerita betul. Kerana sudah ada dalam kitab bahawasanya manusia boleh jadi batu. Yang mana sebelum ni saya dah baca Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kunu hijaratan aw hadida. Katakan kalau kamu tu jadi batu ataupun jadi besi. Allah Ta'ala boleh kembalikan nyawa dan nafas kepada kamu semula. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.